Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good evening. Okay, today we are going to look into another chapter, the second last chapter for this semester, which is tachymetry. Okay? Tachymetry. So basically, what is tachymetry? Okay. Okay. Metry. Okay. Tachymetry is a branch of surveying where the horizontal and vertical distance, okay, horizontal and vertical distance between ground points are obtained by optical means. Maksudnya dekat sini, tachymetry ni ialah satu pengiraan yang cepat. It's very fast, a quick measurement, okay, where you can obtain two distance, which are horizontal distance and vertical distance together. Okay, kalau kita buat setting out, kita buat traverse, kita akan dapat horizontal distance. Bila kita buat leveling, kita akan dapat vertical distance, maksudnya ketinggian daripada muka bumi sampai ke paras laut. Okay, ialah RL, reduced level. So, kita dapat distance menegak dan distance yang melintang. Okay, dua cara collect data yang berbeza. This one you akan pakai traversing or setting out. This one you akan pakai leveling. But in tachymetry, we can obtain both. Okay, both distance, horizontal distance and vertical distance together. That's why tachymetry ni ialah pengiraan yang sangat cepat. Dari perkataan Greek, tachus and metrod, which means fast measurement. Okay, quick measure. Kegunaan tachymetry ni. Apa kegunaan tachymetry ni? Bila kita nak buat topographic map, kita nak prepare topographic map, kita perlukan elevation and horizontal. Maksudnya, kita perlukan this one. VD ni ialah dia punya RL. Okay? Kan? You nak buat that map yang ada bawang-bawang tu kan? Okay? The line, contour line ni mewakili apa? Contour line ni ialah mewakili ketinggian. Okay? Setiap line ni ada nilai RL yang berbeza. RL. Okay. You perlukan tinggi RL ni daripada paras laut sehingga ke permukaan muka bumi. Dan juga you perlukan distance. Okay. Horizontal distance between satu point ke satu point. Untuk you kira dia punya kontur nanti. So that's why tachymetry ni boleh digunakan untuk you hasilkan topographic map. Okay. Topographic map yang ada apa? Yang ada banyak detail lah, ada pokok apa semua tu. Okey, datangnya daripada kontur tadi. Okey. Dan juga let's say awak buat survey dekat kawasan yang curam contohnya, curam macam ni. Okey. Let's say awak nak dapatkan RL dia. Nak dapatkan RL yang ini. Okey, yang ini. Tinggi ni kan. So awak kena pasang awak punya apa tu? Awak punya alat tu dekat sini contohnya. Susah betul tak? Kalau awak buat kaedah leveling. Sebab this one kan you tak boleh adjust. We cannot adjust you punya auto level. Sebab apa? Auto level tu dah fix. Okay. Dia dah lurus gitu je. Lurus je. So that's why bila you pakai kaedah tachymetry, you boleh tembak macam tu. Okay. You boleh tembak. Sebab you akan pakai, kita tak pakai auto level. Kita akan pakai nama alat ni ialah theodolite. Okay. Theodolite. Ataupun kalau direct tachymetry, okay, electronic tachymetry, kita akan pakai total station lah. Okay. But untuk topik hari ni kita akan pakai theodolite. Okay. Theodolite ni benda ni boleh adjust. Okay. Vertical angle dia tu you boleh dapatkan. Compared to auto level, vertical angle dia memang kosong lah sebab benda ni fix. Tak boleh naik turun. That's why you nak pasang dia, you kena selari dengan kawasan pembaris ni. Okay. Kalau you nak pasang dekat tempat yang this one, okay, tanah stable lah. But apa masalah dia? Okay, sorry, tak nampak. You letak dekat sini, tanah stable, tapi masalah dia. Let's say you punya staff maximum 5 meter. Sini tak nampak. So that's why you kena turun bawah kan. Bila turun bawah, kawasan ni curam. So that's why bila you pakai theodolite, satu tempat yang you rasa selamat, then you boleh dapatkan bacaan, tak kisah curam mana pun. You akan dapat bacaan. Dan you akan dapat bacaan bukan setakat RL, you akan dapat bacaan horizontal distance dia juga. Okay, cepat. Okay, senang, betul tak? Ini kegunaan tachymetry. Selain daripada detail filling, reconnaissance survey for highway, okay, railway, lebih cepat lah. Sebab highway dengan railway ni kan jalannya panjang.
So kalau you nak dapatkan distance satu-satu guna traverse, you dapatkan RL sikit, you makan masa, betul tak? You jalan tachymetry, you dapat dua benda sekaligus. Kill two birds with one stone. Okay? Checking already measured distance. Maksudnya dah ada distance dah. Dah dikira. You nak buat checking. You nak buat checking takkan you nak pakai total station lagi sekali kan? You nak letak prism, you nak letak total station, nak kena center bubble. Then you pakai je kaedah tachymetry, you akan dapat juga horizontal distance. Cepat. Mudah dan cepat. Jimat masa. Okay. Instrumen yang biasa dipakai, kita akan pakai theodolite. Sebab apa theodolite? Okay. Theodolite ada dia punya stadia hair. Apa itu stadia hair? Okay. Apa itu stadia hair? Kita tengok. Instrumen untuk you buat tachymetry. Kita ada theodolite with stadia hair. Okey. Apa itu stadia hair? Stadia hair tempat yang awak observe tu kan, yang awak cerap tu. Biasa kita ada crosshair tengah je kan. Stadia hair ni, dia ada upper, ini up dan juga lower, low dan juga ada mid. So ada 3 stadia ni, upper, mid and lower stadia. Ni stadia hair tadi. Kalau total station tak ada lah. Total station you nak buat tachymetry, you guna kaedah direct tachymetry. Okay, dalam next week lah. Punya still topik yang sama tachymetry, cuma pengiraan yang berbeza. Okay, data dia pun tak sama sebab dia tak ada upper, middle, lower stadia ni. Okay, dia ada benda lain lah. Nanti kita akan tunjuk. Untuk hari ni kita fokus theodolite tachymetry using theodolite. Okay, theodolite yang ada stadia hair. Next, kita akan pakai leveling stuff. Berbeza dengan you buat traversing. Traversing you akan pakai apa? You akan pakai prism. You buat setting out, you pakai prism pole. Okay. You buat leveling, you pakai leveling stuff, but dia akan together dengan auto level. Untuk tachymetry, kita akan pakai theodolite dan juga leveling stuff. Okay, gandingan dia dua. Next, kita ada tripod lah macam biasa. Kalau tak, macam ni you nak mount you punya alat ni kan, theodolite ni. Okay, that's why you perlu tripod. And last kali, measuring tape lah untuk you ukur. Okay, tak perlu pun tak apa juga. Okay, sebab kita ada measuring tape ni perlu sebab you nak kira instrument height, ketinggian you punya alat sampai ke paras tanah. Okay, perlu. Okay, ini rupa macam mana orang melaksanakan kerja-kerja tachymetry. Okay, macam ni rupa dia. Okay, kita ada this one you punya station lah. Station ni you akan pakai you punya auto, bukan auto level. You pakai you punya theodolite yang ada stadia tadi kan, stadia hair. Okay, this one you punya stuff lah. Okay, cara bacaan dia. Ada 3 ni, nampak 3 garisan ni, maksudnya ada 3 bacaan yang diambil. Atas sekali ialah bacaan upper stadia, tengah sekali ialah middle stadia, bawah sekali ialah lower stadia. Okay. Bila awak buat kerja-kerja tachymetry, data yang awak perlu ialah awak perlukan RL. RL ni ialah yang dicari. Betul tak? Dicari. RL ni yang dicari. Macam kita tengok awal-awal tadi, kita bagi tahu kegunaan tachymetry ni untuk dapatkan 2 bacaan, ialah horizontal distance dan juga vertical distance. Vertical distance tu ialah reduce level lah. Okey. Maksudnya tinggi paras laut, tinggi tanah dari paras laut dan juga panjang dia punya horizontal distance. So ini awak perlu cari. Okey. BM ni ialah benchmark with RL value. Okey. Benchmark RL value. Maksudnya point pertama, okey, point yang you letak you punya station ni. Ada kat sini ada benchmark. Benchmark ni ada nilai apa? Ada nilai RL. Ada tinggi tanah ni sampai ke paras laut, sampai ke datum.
mean sea level. Next, data yang perlu ada, instrument height ni. Daripada tanah ni sampai ke you punya instrument ni. Ada garisan kat tengah tu. Okay. Dekat alat you adalah garisan tu. You akan ukur pakai tape daripada garisan, tarik sampai ke tanah. Okay. Next, vertical distance. This one bukan vertical distance RL. Okay. This one vertical distance yang awak perlu cari. This one. Okay. Last sekali, you perlu middle stadia lah. Okay. This one you perlu tahu. Okay. So, you dah tahu semua ni you perlukan. Kita tengok dalam calculation. Bila awak nak cari RL, okay, bila awak nak cari RL, apa yang awak perlu? Awak perlukan BM, benchmark. Awak perlukan IH, ni benchmark ni kan. Benchmark yang ada nilai RL. You perlu IH, you perlu V, you perlu M. Okay. Now, you nak tahu apa nilai BM, apa nilai IH, apa nilai V, apa nilai M. Okay. Dalam soalan normally BM dan IH ni memang diberilah. Yang dia tak bagi ialah V. Okay. M ni pun normally memang dibagilah. This one you tak bagi. Okay. Bila dia tak bagi, apa perlu you buat? You perlu cari. Cari based on data yang diberi. First kita tengok formula ni dulu. Okay. Formula this one. Incline tachymetry. Okay. Incline tachymetry. First, you kena dapatkan S dahulu. Apa itu S? S ni ialah upper stadia tolakkan dengan lower stadia. Kenapa kita perlu cari S ni, sir? Okay. Why? Kenapa perlu cari S? Okay. Kita nak RL je. Dalam RL formula tak ada pun S. Okay. Kenapa perlunya S? Kita tengok dalam RL punya formula ada V, betul tak? V ada formula lain. Dalam V ada nilai S. Si S ni, nampak? That's why you perlu cari S dulu. Okay. Horizontal distance. Okay. Ini yang you nak cari. Ini yang you nak cari. Dalam you nak cari horizontal distance, formula dia C dengan S. Nampak? Pentingnya S ni. You tak cari S ni dulu, you tak dapat jawab semua. First, you kena remember, you start with the S. Cari S dulu. Apa S? Senang aja. Upper stadia tolak lower stadia. Normally, dua data ni memang dia bagi dalam soalan. So, tak payah awak runsing. Okay, dua-dua ni memang dibagi. Next, you perlu cari horizontal distance. Remember, dalam tachymetry, apa yang you perlu dapat? You perlu dapatkan dua ni. HD dengan RL. Okay. Formula HD, CS. C ni apa? C ni ialah constant. Okay. Constant ni memang dibagi dalam soalan. Normally 100. Normally 100 lah. Tapi tengoklah soalan tu dibagi berapa. Okay. CS, cos. Cos ni dalam calculator you ada kan? Tekan aje lah. Cos. Okay. Cos powered by 2 dengan theta. Theta ni ialah vertical angle. Okay. Okay. Untuk HD, sudah selesai. Now, you tengok V pula. Kenapa perlu cari V? Dalam soalan, dia hanya nak HD dan juga RL sahaja. Tapi kenapa perlu cari V, sir? Sebab, untuk you kira RL, you perlu dapatkan V. BM dia bagi, IH dia bagi, M dia bagi, V dia tak bagi. So, macam mana dapatkan V? Formula dia ialah 1/2 ataupun 0.5. Okay, CS, nampak S ni. Nampak S. S ni dapat daripada sini. Upper tolak lower. Sin 2 times dengan theta. Theta ni ialah vertical angle. Okay, dalam soalan dia bagi juga. Okay, so yang awak perlu cari ialah S dan juga V. Yang ni memang you perlu carilah. Okay, dalam you cari S, data ni semua dia bagi. You just perlu masukkan aja. Formula tu perlu ingatlah. Tapi kalau you selalu buat, sekejap ya pom, laju you tulis. Okay. This one untuk dapatkan RL. Perlu ada BM, benchmark. You perlukan ada instrument height, vertical distance dan juga last sekali, middle stadia. Okay. Kalau dah okay, kita boleh proceed dengan calculation kita. Kita try Kita try satu. This one. Okay. This one. Ni apa ni? Ini ialah bila awak buka slide saya, awak akan dapat soalan macam ni. Contoh satu soalan. Okey. Contoh satu soalan, nampak? Turun sikit. Okey, soalan. Apa yang ada kat soalan ni? Dia bagi you instrument station.
dia bagi you staff point, bearing, vertical angle, stadia reading. Okay. Tengoklah. Instrument station dia bagi satu aja. D. Maksudnya, you punya station tu tak bergerak. Hanya daripada satu point aja, dia ambil 3 bacaan. Dia ambil D ke A, D ke B, D ke C. Okay. Station tak bergerak. Cuma yang bergerak, orang yang pegang you punya leveling staff tadi. Sekejap dia dekat point A, kejap dia dekat point B, kejap dia dekat point C. Apa data yang dia ambil? Yang ada dia bagi you bearing. Okay, bearing ni daripada arah utara, betul tak? Ingat. Okay, buka sampai ke point ni. 85 degree, 30 minutes. 125 degree, 10 minutes. And 104 degree, 30 minutes. Untuk 3 point. Lagi data yang berguna dia bagi. Okay. Vertical angles, 5 degree and 12 minutes. Negative 2 degree and 50 minutes. 9 degree, 30 minutes. Sir, kenapa dua ni positif? This one negative. Why? Kenapa ada negatif tu? Sebab apa? Remember vertical angle. Vertical angle ni ialah apa tu? Sudut yang menegak tu kan? Betul tak? Okey, bukaannya ke atas. Okey, bukan secara horizontal. So, bila tanah tu berbukit, okey. Let's say macam ni Let's say, sekejap. Kita lihat ni. Okay. Let's say tanah tu berbukit macam ni. Bila stesen awak dekat sini, awak tembak ke atas. Okey. Bayangkan ini you punya leveling staff lah. Awak tembak ke atas. Okey. Tembak ke atas. You punya stesen ni bergerak ke atas kan? Maksudnya, dia mendongak ke atas, you punya angle akan positif. Okey. Tetapi, bila you punya, let's say station you, tembaknya ke bawah. Okey, nampak tengah ni, garisan tengah ni. Sudut dia ke arah bawah. Automatic you punya vertical angle akan jadi negatif. Okey, bila dia ke bawah. Downhill. Uphill, dia positif. Bila ke bawah, dia akan jadi negatif. So, that's why, untuk soalan ni, D ke A, positif. Maksudnya, dia mendongak ke atas. D ke B, negatif. Dia pandang ke bawah. This one uphill, this one downhill. And D ke C, positif. Dia mendongak ke atas balik. Satu stesen, dia tembak 3 tempat. 2 tempat ke atas, 1 tempat dekat bawah. B dekat bawah. A dengan C dekat atas bukit. Okay. This one stadia reading dia. Kan remember kan, saya bagi tahu tadi, ada 3 bacaan. Okay. Daripada crosshair tadi, 3 bacaan. Kan, 3. Upper, middle and lower. So, staff tu nanti, you bayangkan pembaris tu macam ni. Awak akan dapat bacaan lah. 1, 2, 3. 3 bacaan ni akan diambil. So, inilah baca. Tengok, you punya stadia reading. Stadia reading, 1.10, 1.65, 2.20. 1.10 ni ialah lower, rendah. This one, low. Okay. Next, mid. Last kali, upper. Sebab apa? Bacaan yang paling rendah, mestilah bawah kan dalam pembaris tu, staff tu. Yang paling rendah tu ialah lower stadia. Tengah-tengah, middle. Paling tinggi, upper. Lain semua ikut juga. Lower, mid, upper. Lower, mid, upper. Okay. So, boleh Data semua dah ada. Kita tengok pula apa lagi dia bagi. Data lain yang dia bagi, RL of D is 150.10. Tengok dalam calculation you tadi. RL. Okay. RL of D 150.10. Maksudnya apa? D ni apa ni? Instrument station. D ni ialah you punya benchmark. Okay. Apa maksud D? D ialah you punya benchmark. Dekat mana you letak you punya station tadi. Nampak? Station. Benchmark yang ada RL value. So, RL untuk station, ini ialah you punya benchmark. Okay? BM tadi. IH. IH ni apa? IH ialah instrument height. Berapa nilai IH? Okay, this one you dah ada kan? This one dah ada. Satu data. Next, IH 1.40. Dalam formula ada IH. V memang tak bagi. V you kena cari. Constant dia 100. Constant ni untuk kira dekat mana? Nampak ni? CS ni.
C ni ialah dia punya constant. Okey. Constant 100. Find horizontal distance. Yang ni awak perlu cari dan juga reduce level. Awak perlu cari horizontal distance, awak perlu cari reduce level. Okey. Stadia, upper stadia tolak lower stadia, you dapat S. Mana upper stadia? This one, tolak low. Kalau nak kira ni, pandang yang ini saja. Jangan pandang kat row lain. Dah settle row yang ini, baru you pergi pindah row lain. Okey. Bearing pakai ke tak? Dalam pengiraan tachymetry, kita pakai vertical angles. Bearing ni sebagai mengaburi pihak musuh. Okey. Awak pakai bearing ni, jawapan awak automatik salah. So make sure dia dapat soalan, dia letak bearing, abaikan bearing. Pandang vertical angles. Walaupun dua-dua nampak macam sama kan, ada sudut, ada degree, ada minutes. Okey, sometimes dia letak second juga. Make sure awak hanya ambil bacaan vertical angles, bukan bearing. Bearing tak diguna pakai. Okey. Banyak kali student tanya, "Sir, bearing nak kira dekat mana?" Bearing tak dipakai. So, hanya sekadar mengaburi pihak lawan. Okey. Okey, now kita boleh tengok first calculation kita. Dengan formula yang dah ada tadi dengan data yang you ada ni, kita boleh start dengan kita punya calculation. Okey, start dengan calculation. Untuk line pertama, D pergi ke A. Okey, macam saya cakap, bila dapat soalan, satu-satu you selesaikan dulu. Habiskan this one dulu, D ke A. Okey, first, apa yang perlu tadi? S tadi kan? Apa ni formula S? Upper stadia tolakkan dengan lower stadia. Apa nilai upper stadia? 2.20 tolakkan dengan 1.10. 2.20 tolakkan dengan 1.10. You akan dapat berapa? Calculator dah. Remember bila you buat kerja-kerja calculation ni, kita perlu calculator. You boleh congak direct tapi nak confident lagi. 2.20 tolakkan dengan 1.10. You akan dapat 1.10 meter. Ini ialah jawapan untuk S. Okay. Now S you dah ada. You boleh proceed dengan hash ataupun HD. Samalah. Okay. HD. Okay. Apa formula dia? CS cos power by 2 theta. Walaupun dia tulis cos power by 2 theta, cara kira dia ialah you perlu coskan theta dulu, then you powered by 2. Macam nak dapat tu? Tengok sini Theta dia berapa? Theta dia ialah vertical angle ni. Ni ialah you punya theta. D ke A. Remember, D ke A. Berapa theta dia? 5 degree, 12 minit dan juga 00 saat. Okay. So, you perlu selesaikan. You dapatkan cos 5 degree 12 minit. Okey? Nampak tu? Saya tulis macam mana? 5 degree 12 minit. Selesaikan ini dulu, then baru you powered by 2. So, macam mana nak buat dalam kalkulator? Senang aja. Cos 5 degree 12 minit. Nampak 5 degree 12 minit. Dapatkan jawapan 0.995884398. Jangan tekan apa-apa, terus X2 ni powered by 2. Answer powered by 2. You akan dapat 0.991785735. Okey. Dah selesai? You dah selesai yang mana? You dah selesai yang ini. Okey. You dah selesai yang ini. Next perlu times dengan 1.1 pula. 1.1 ni apa? S. Okey. Dah dapat jawapan, darabkan dengan S pula. S dia berapa? 1.1. Okey, dapat jawapan. Okey. Times dengan 1.10. And last sekali, you times dengan berapa C? C berapa? Tengok soalan. C berapa? C ialah 100. Okey. C ialah 100. You akan dapat berapa nilai you? You akan dapat 109.096439. Okey. 109.096439.
6 pun boleh je lah. You nak tambah 4, terpulang lah. Paling kurang 3 decimal point. This one 4 decimal point saya letak. Tak apa. Betul juga. Okay. Macam ni. You dah dapat you punya horizontal distance. Senang tak? Masuk dalam formula je. Senang. Simple. Yang penting you kena settlekan this one dulu. Dan baru you times dengan ni. Dan baru you times dengan this one. Kalau you buat direct macam ni, tekan calculator. Dia say you nak laju kan. You buat direct terus satu. Saya takut apa? Saya takut dia kira yang lain dulu. Okay, this one kemudian. This one perlu diselesaikan dulu dan baru you times dengan this one. Okay, boleh? Senang aja kan? Senang. Yang penting this one perlu settle dulu. Hujung ni perlu settle dulu. Next, apa lagi yang kita perlu? You dah ada HD, okay? Ikut soalan, you dah jawab horizontal distance dah. Next soalan, dia nak reduce level. Okay, dia nak reduce level. Cara nak dapat reduce level, formula dia apa tadi? Formula untuk reduce level. Nampak formula dia. RL sama dengan BM tambah IH tambah V tolak M. BM dia bagi, IH dia bagi, M dia bagi, V dia tak bagi. So, you perlu cari V dulu. Apa formula V? V punya formula ialah 1/2 1/2 CS sin theta sin 2 theta. Okey. Macam tadi juga, selesaikan this one dulu. Selesaikan this one dulu. Dan baru you selesaikan this one. Okay. Macam nak selesaikan dua tu dulu. Berapa theta kita tadi? 5 kan? 2 darabkan dengan 5, 12. Okay. 5 degree, 12 minutes. You times by 2. 5 degree, 12 minutes. Times 2. 10, 24. Okay. You terus direct tekan sign. Tekan answer. You akan dapat 0.180519145. Okay. You times dengan berapa S tadi? 1.10. Direct jangan padam. 1.10. Then you times dengan 100. Okay. Dapat jawapan. You times lagi dengan 100. Times dengan 100. You dapat 19.857. Okay. And last sekali you times dengan 1/2. 1/2 berapa? 1/2 ialah 0.5. So, you times dengan 0.5. You dapat 9.92855. Okay. You akan dapat 9.9285. Okay. So, kita genapkan 29. Okay. You dah dapat nilai you punya V. Okay. This one yang soalan minta kan? This one dah dapat. Now, V you dah dapat. Bila you ada V, you boleh proceed untuk you kira you punya RL. Okay. Apa formula RL tadi? Senang aja. Formula RL ialah RL equals to BM tambah IH tambah V tolakkan dengan M. Okay. RL, BM, IH, V tambah M. So, BM dia berapa? BM dia dah bagi dalam soalan, betul tak? 150.10. Okay, RL untuk station D. Station D. Dekat mana you pacak you punya theodolite tu. 150.10. Tambahkan dengan instrument height. Berapa instrument height dia? Dia bagi dalam soalan 1.4. 1.4. Dan tambah dengan V. Berapa V? Dalam soalan tak ada. Tapi you dah kira tadi, betul tak? 9.929. Tambahkan dengan 9.929. Tolakkan dengan middle stadia. Mana middle stadia? You tak ada kira pun middle stadia. Dalam soalan bawah ni pun tak ada. Tapi ada dekat you punya table. Remember D ke A. Jangan tengok D ke B, D ke C. Kita tak kira lagi D ke A. D ke A middle stadia ada 1.65. Okay. Lower, mid, upper. Tolakkan dengan 1.65. You dah dapat semua. You selesaikan. Berapa awak dapat? You akan dapat 159.779 meter. Okey. Ini dia punya RL. Okey. Ketinggian tanah sehingga ke mean sea level ataupun datum. Okey. Simple, betul tak? Okey. Next kita tengok contoh D ke B pula. Kenapa nak tengok contoh D ke B? Sebab vertical angle dia dekat sini negatif. So ada tak adalah lain pun, sama aja. Cuma you perlu tambah
negatif. Okey. Jawapan you nanti akan ada negatif. Okey. Kita proceed untuk soalan nombor 2. Formula tadi dah ingat kan? Okey. First, untuk soalan kedua, D ke B. Okey. D ke B. First, you kena cari macam tadi juga, you cari S. Apa nilai S? Upper tolak dengan lower. Apa stadia dia? Nampak ni. 3.60. 3.60 you minuskan dengan lower dia 2.30. Berapa awak dapat? 3.60 tolak 2.30. 3.6 tolak 2.3. You akan dapat 5. Silap ni tambah. 3.6 tolak 2.3. You akan dapat 1.30 meter. Okey. You dah dapat nilai S. Proceed next. Pergi dekat horizontal distance. Okey, formula dia apa? CS cos 2 theta. Macam biasa cakap tadi, selesaikan cos negatif 2 degree 50 minutes. Okey. Selesaikan this one dulu, then you times by 2. Negatif 2 degree 50 minutes. Okey. Cos you akan dapat 0.998, then times by 2, you akan dapat 0.997556591. Okay. You times dengan 1.3. Times dengan 1.3. Kenapa 1.3? 1.3 ni apa? 1.3 ni ialah dia punya S. Nampak ni formula S. Dan last sekali constant dia 100. Okay. Darabkan dengan 100. Berapa awak dapat? Awak akan dapat 129.682. Okey, genapkan dapat 129.68. Okey, 682 68 terpulang lah. Awak nak tulis apa? Okey, janji 82 boleh lah, terpulang lah. 3 decimal point. Okey. So awak dah dapat jawapan untuk HD. HD ni yang perlu dicari, betul tak? HD. Next, you perlu dapatkan reduce level pula. In order you to get reduce level, you need to find V first. Okay, V. Okay, V ni tadi yang ada negatif, okay, sebab dia downhill. CS sin 2 theta. Okay. Theta dia 2, negatif 2 degree, 50 minit. Okay. You times dengan 2. Okay. Negatif 2 degree 50 minutes. Okay. You times by 2. You akan dapat negatif 5 degree 40 minutes. Okay. Don't forget to sign kan dia. Okay. Sign answer. You dapat negatif 0.0987. Okay. Then you times by S. S dia berapa tadi? 1.3. Okay. Times dengan 1.3. You times dengan 1.3. Then forget ada tinggal half tadi. Then you times dengan 100. Okay, C dia kan constant dia. Okay, you dapat berapa you dapat? You dapat 12. Negatif 12. Then you times dengan 0.5 ataupun half tadilah. Okay, 0.5. You akan dapat negatif 4.18. Okay, negatif 4 6.418. Okey, 6.418 negatif 6.418 meter. Okey. Berbeza dengan yang tadi. Yang tadi you dapat positif. Okey. Ingat tak yang tadi D ke A? D ke A V dia positif. Sebab apa? Sebab vertical angle dia positif. Kalau vertical angle awak negatif, make sure V awak akan dapat jawapan negatif. Okey. Akan dapat jawapan sama. Dia akan ikut you punya vertical angle. Last sekali, macam biasa soalan minta apa tadi? Reduce level, horizontal distance. Horizontal distance dah dapat. Okey. Yang tak ada ialah you punya reduce level. Okey. BM tambah IH tambah V tolakkan dengan M. BM dia berapa? BM soalan bagi 150.10 tambahkan dengan IH soalan bagi 1.40 tambahkan dengan V. VU berapa? VU tadi
6.418, but remember negatif, betul tak? So negatif 6.418. Then tolakkan dengan M. M berapa? M middle 2.95. 2.95. Bila negatif bertemu positif, automatic this one akan jadi negatif. Okay. So bila dia tulis dalam calculation yang penuh, 15010 tambah 1.40, tolakkan dengan 6.418. Okay. Tolakkan dengan 2.95. Boleh tak awak selesaikan? Direct? Boleh. Berapa awak akan dapat? Awak akan dapat 142.13 meter. Ini ialah RL dia. Okay. This one tambah ni, tolak. Awak akan dapat 142.13 meter. Nilai ni kurang daripada nilai RL. Maksudnya, dia lebih rendah daripada station downhill. Okay. Compare dengan yang tadi. Nampak? You punya station 150.10, betul tak? Staff dekat 159. Dia kawasan yang tinggi. That's why vertical angle dia positif tadi. Okay. Kalau okay, you all boleh proceed dengan soalan dalam slide. Okay, you boleh buat latihan tu. Kumpul. Nanti kita akan kumpul dalam you punya portfolio. Submit by you punya classroom lah. Okay, by classroom. Okay, semoga berjumpa lagi dalam next chapter yang terakhir. Okay, area and volume. Assalamualaikum.